Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri kelas online dan seperti yang kita jadualkan pada hari ini 14 bulan 4 ialah siri yang ketujuh, di mana dalam siri ini kita mula melihat tajuk janjang dan satu saja saya rasa fokus dalam masa 30 minit yang kita boleh cover ialah fokus yang ke-70, yang mana fokus ini ialah fokus melibatkan ganti. Seperti biasa saya kata, you are my student, you are the best student. Anda belajar dunia matematik melebihi tajuk. So dalam tajuk ini kita akan melihat semua soalan yang mana fokus kepada ganti. Dan jika di tangan anda ada senarai fokus, anda bolehlah tulis dalam petak yang ada kat situ, iaitu dalam fokus yang ke-70 tajuk janjang. Dan kita akan isi di sini pada 14 hari bulan 4. So mana hari ini setakat yang kita sempat dalam masa setengah jam, kita akan cover tajuk janjang. Fokusnya adalah fokus ganti. Saya tambah sikit kat sini, dalam edisi terbaru saya tambah sebagai ganti. Okey. So kita pergi terus kepada bahan yang ada dengan anda. Sepatutnya ada bahan iaitu permata yang jika anda download daripada admetwebnote.com, ada satu versi saja, iaitu untuk KBSM janjang. So tajuk yang ke-12 dalam senarai tajuk. Seluruh tajuk pada sesi ini kita fokus kepada fokus yang ke-70, dan fokus 70 yang melibatkan ganti. Saya kira anda sudah belajar tajuk janjang dan anda sudah tahu banyak dalam janjang ada banyak jasad, dan setiap jasad ada kad pengenalan. Sebagai contoh, bila saya buat dalam janjang aritmetik satu kad pengenalan T5, saya rasa semua anda di luar sana, grup kita admet ni, dapat mengetahui jasad kepada T5 ialah A tambah 5 tolak 1 darab D. Ringkasnya adalah A tambah 4D. So ini jasad, dan kad pengenalan matematik mengatakan T5, tetapi anda juga tahu apa makna T5 adalah sebutan kelima kad pengenalan bahasa Melayu. So cover 3-3, jasad, kad pengenalan matematik, kad pengenalan bahasa Melayu. Contoh lain, katalah anda melihat A R kuasa 4, anda tahu ini sebenarnya ialah jasad, dan jasad ni dalam tajuk geometri janjang geometri, di mana kad pengenalan kepada jasad ni ialah T5. Kenapa T5? Kerana asalnya dia punya jasadnya ialah AR kuasa 5 tolak 1, dan dia jadi AR kuasa 4. So antara anda mengenali jasad dengan kad pengenalan, itu yang crucial, bahasa Inggeris kata penting sangat dalam matematik. Tak kisah apakah tajuk, asalkan anda cover jasad dengan kad pengenalan bahasa Melayu dan matematik, mat tambah milik anda. Sebab saya pesan, you are a very special group dalam kumpulan yang very special, yang insya-Allah boleh score admit. Okey, so sebagai mukadimah, kalau kita tengok ada beberapa jasad kat sini, T5 kad pengenalan, dan jasad ialah A tambah dengan 5 tolak 1 darab D. Tetapi ada satu lagi yang anda kena bagi perhatian, iaitu kita juga mendapat T5 sebutan kelima apabila, seperti yang saya bagi tahu dalam Telegram group, bahawa apabila anda cari jasad milik S5, anda tolak dengan jasad milik S4. Apa makna S5? Hasil tambah 5 sebutan, kita tolak hasil tambah 4 sebutan, kita mendapat sebutan keempat. Tidak untuk dipahami jika anda biasa-biasa gunalah strategi hafal. Maknanya untuk mendapat T10, saya boleh cari jasad T10. Apabila saya cari S10, saya tolak dengan S9. Settle. Tak faham, cerita yang lain. Janji anda boleh buat. Saya sentiasa sebut berfikiran secara luar kotak, out of the box, bahawa anda boleh mendapat result yang di luar kotak. Okey. Kemudian S5 ialah hasil tambah 5 sebutan. Ini janjang aritmetik. Sorry, saya lupa. Dan inilah jasad bagi S5. Anda hafalah jasad ini, anda
tidak perlu pun hafal sangat kerana dah ada dalam senarai rumus. Dan kemudian D adalah Bezos punya, kita boleh dapat daripada sebutan kelima. Sebagai contoh, kita tolak dengan sebutan yang keempat. Dan ingat bahawa dalam janjang ada satu jasad yang paling banyak kad pengenalan, iaitu sebutan pertama. Kenapa? Kerana sebutan pertama kad pengenalannya A, tapi dia juga adalah T1, dia juga adalah S1. Maknanya S1 hasil tambah satu sebutan mestilah sama dengan sebutan yang pertama secara logiknya. Kalau 2, 5, 8, maka S1 adalah sama dengan T1. Kerana S1 kita jumlahkan satu sebutan, so jawapannya adalah 2. Jelas itu, kita boleh direct kepada soalan. Dan seperti biasa, you are my student, kita tagging soalan. Bila kita write, maknanya soalan itu adalah soalan K1, K2. Right maknanya K1 dan K2. K1 ialah soalan asas dan K2 ialah kategori soalan yang kena beres walaupun bukan asas. Jika anda bulat, jika kita bulat, ini maknanya K3, dan jika kita pangkah maknanya K4. Maknanya kita tak akan buat pun soalan ini. Okey, bulat ni ada dua versi. Jika anda bulat K3 atau satu lagi anda bulat, anda tulis 1/2, means that ini ialah K3 1/2. Apa makna? Maknanya kita ambil markah separuh daripada jumlah markah yang diperuntukkan. It's okay untuk skor A-. Okay, so kita pergi pada soalan pertama. Saya tak buat lah, saya suruh kepada anda, siapa-siapa boleh jawab. Tentukan sama ada turutan berikut janjang aritmetik atau tidak. Untuk mencari janjang aritmetik ataupun tidak, kita carilah Bezos punya, dan jika Bezos punyanya sama, maka dia ialah janjang aritmetik. Yang kedua, diberi janjang aritmetik 5, 9, 13, cari A Bezos punya. So siapa-siapa boleh jawab, kerana kita dah tahu tadi Bezos punya. D, kad pengenalan kita mengambil daripada T kedua contoh, kita tolak dengan T1, kita dapat 9 tolak 5, kita dapat jawapan yang 4. Okey, kemudian soalan B, soalan kata cari sebutan ke-20, rakan anda menjawab ini sebagai jawapannya. Anda tahu ini bukan jawapan, kerana ini hanya baru kad pengenalan matematik. Soalan tanya kad pengenalan bahasa Melayu, kita menjawab dengan kad pengenalan matematik. Kita faham setiap kad pengenalan wajib ada jasad, dan T20 anda dah tahu dia punya formula dia A tambah 19 darab D, di mana anda tahu bahawa A ialah sebutan pertama dan D adalah Bezos sepunya. So, kita dah tahu Bezos punya, kita darab dengan 4, kita guna kalkulator dan kita dapat jawapan. Okey, soalan C, siapa-siapa boleh tahu panjang kad pengenalan bahasa Melayu. Dia kata cari hasil tambah 20 sebutan pertama, maknanya kad pengenalan dia S20, dan setiap kad pengenalan ada jasad. Saya tak ceritalah jasad untuk membolehkan anda memahami konsep dunia matematik. Membawa maksud anda akan cuba cari apakah jasad S20 janjang aritmetik ada. Anda tak perlu hafal pun, tinggal anda tahu bahawa jasad S20 adalah sedemikian. Kita tak pernah petikai jasad S20, sama macam anda tak pernah petikai nama abang anda kenapa Nordin, tapi anda tahu Nordin adalah abang anda. Kad pengenalannya Nordin, jasadnya abang anda. Okey, dan yang mungkin saya nak tunjuk sebagai penyelesaian ialah yang soalan D itulah. Bila soalan kata carikan sebutan ke N. Okey, kad pengenalan sebutan ke N adalah Tn. Tak ada masalah. Tapi ini bukan jawapan dia, kerana setiap kad pengenalan ada jasad, dan anda tahu Tn ialah A tambah N tolak 1 darab D, di mana A dan D dan N, A dan D, anda tahu A adalah 5 tambah dengan N tolak 1 darab dengan D, dan D bersama dengan 4. Cuma jangan kekalkan jawapan yang macam ni, kerana saya pesan jawapan akhir mesti digabungkan. Ingat dalam siri yang keempat, siri kelima, anda belajar fasa 3 dunia matematik, iaitu sebelum nak gabung, buka dahulu kurungan,
kemudian anda gabungkan mendapat jawapan 4n tambah 1. Jadi jawapan masih kekal dalam n kerana memang dia kata sebutan yang ke n. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Ini soalan asas semua ni. Meaning setiap kalau anda masih lagi terkial-kial nak menjawab soalan ni, meaning anda ketinggalan kereta api, tapi tak ada masalah kerana masa peperiksaan masih lama lagi. Okey, soalan ketiga. Satu jasad dia bagi kita 5n tolak 1. 5n tolak 1 adalah sebutan ke n. Diberi sebutan ke n kat pengenalan bahasa Melayu, tn kat pengenalan matematik, dan jasadnya adalah 5n tolak 1. Jelas kat situ, you are my student, saya sentiasa sebut, anda memahami dunia matematik. Sebelum soalan A kata cari sebutan pertama mestilah T1. Raikan kad pengenalan dahulu. T1 ialah sebutan pertama, maka anda ada perasaan ganti. Kita belajar dalam fungsi iaitu kerana jasad 1 kad pengenalannya milik n, maka kita ganti 5 darab 1 tolak 1, dapat jawapan. Okey, jelas. Kita pergi soalan yang ke B, 3B, sebutan ke 9, siapa-siapa boleh cari. Raikan kad pengenalan dahulu, T9 dan jasadnya ialah 5 darab 9 tolak 1. Anda ganti dengan nombor 9n. Okey. Kita pergi soalan C, beza sepunya. Seperti saya sebut tadi, untuk mencari beza sepunya D, anda carilah dua jasad yang berturut. D datang daripada T2 tolak T1, atau ambil apa saja. Tapi kenapa saya guna kaedah cerdik sikit, saya ambil T2 tolak T1? Kerana T1 sudah ada pun jasadnya. Kita dah cari jasad T1 tadi, soalan A, T1 bersamaan dengan 4. So, tolak 4, yang perlu kita cari ialah T2. Apa makna T2? T2 adalah sebutan kedua. So, gantikan 2 dalam Tn. Kita dapat 5, saya ganti terus, 5 darab 2, 10. 10 tolak 1, 9. Dan 9 tolak 4, gabungkan menjadi 5. Okey. So, kalau ada apa-apa kemusykilan, postlah dalam WhatsApp group. Okey, dan soalan D. Cari hasil tambah 5 sebutan yang pertama. So, still kita boleh jawab dengan baik. Anda masih ingat ini cerita ganti. Raikan dahulu kad pengenalan matematik. Ini kad dalam bahasa Melayu panjang. Hasil tambah 5 sebutan pertama. Kad pengenalan matematik adalah S5. Dan setiap kad pengenalan pasti ada jasad. That's the way of thinking saya tersebut. Selepas pada ni, apabila beberapa siri kita dah lalu, yang anda tak ada masalah untuk membaca soalan mat tambah. Pasal anda kuasai dunia matematik. S5 jasadnya ialah 5/2 darab dengan 2A tambah 4D. Anda hafallah dia punya jasad ini. 2A tambah 4. Kenapa 4? 5 tolak 1. Jangan cuba berfikir kenapa tolak 1. Sebab saya sebut, sentiasa sebut, hafal adalah strategi terbaik matematik tambah. Kemudian untuk mendapat jawapan, anda gantikan A. Anda dah tahu dah A adalah sebutan pertama dan D adalah beza sepunya. Dua-dua jasad kepada kad pengenalan ni kita dah cari. So, kita dapat jawapan. Okay, beres. Kita pergi pada soalan yang keempat. Soalan memberikan kita satu jasad n square tambah 4n, jasad ni milik Sn. Apa makna Sn? Raikan kad pengenalan bahasa Melayu. Hasil tambah n sebutan. Kena ingat, n adalah bilangan sebutan. Dan nilai n, kad pengenalan n terpakai untuk semua tajuk dalam matematik tambahan. Dalam tajuk yang anda telah belajar, statistik, dalam tajuk yang anda akan belajar, taburan, kebarangkalian dan sebagainya. N adalah, jangan lupa, bilangan sebutan. Dan soalan A, soalan tanya cari sebutan pertama. Sebab tu saya sebut, you are my student, you are the best student, kerana anda menjiwai dunia matematik. Apabila disebut sebutan pertama, ini kad pengenalan bahasa Melayu. Dan tadi saya sudah sebut,
kita ada kad pengenalan matematik iaitu T1. Tetapi sebutan pertama juga kad pengenalan matematiknya ialah S1. Maka bila anda nak cari S1, maka anda gantilah 1 dengan N. Kerana 1 ini kad pengenalannya N dan ini huruf N. Gantikan 1 kuasa 2 tambah 4 darab 1. So jawapannya 5. Saya jelas itu. Okey. Seterusnya kita pergi soalan B, beza sepunya. Untuk mendapat jawapan ini langkah kena lebih panjang lagi. Kerana untuk mendapat beza sepunya D ni, anda terpaksa mencari dua sebutan berturut. Pertama anda cari sebutan kedua dan anda tolak dengan sebutan pertama. Saya cerdik, guna keadaan cerdik sikit kerana saya mencari sebutan yang kecil. Kenapa satu lagi T1? Kita dah tahu dah jawapan dia. T1 adalah bersamaan dengan 5. Sebutan pertama kita dapat jawapan 5. Yang kita perlu cari tak lagi adalah T2. So T2 kita dah hafal tadi, iaitu T2 datang daripada S2 tolak S1. Sebelum kita masuk pada soalan, saya dah kemaskan minda anda. Hafalah T2 datang daripada S2 tolak S1. Maka saya kena cari dahulu S2. S2 saya boleh cari kerana saya ada jasak milik Sn tadi. So saya gantikan 2 dalam N. So 2 kuasa 2 4. 4 tambah 4 darab 2 8. Saya kira menggunakan minda. So 4 tambah dengan 8 12. Dan kita tolak dengan S1. Dah dapat jawapan tadi. S1 adalah 5. So jawapannya ialah 7. Dan inilah jasak milik T2. Maka gantikanlah T2 di sini dengan jasaknya 7 tolak 5. Kita mendapat beza sepunya adalah 2. Okey. Jelas? Kemudian soalan C biasa. Panjang kad pengenalan bahasa Melayu, hasil tambah 6 sebutan. Kad pengenalan matematiknya adalah S6. Dan S6 kita boleh cari kerana kita ada jasak milik Sn. Ganti saja 6 kuasa 2 tambah 4 darab 6. Saya ingatkan balik sesi kita pada kali ini semua cerita ganti. Seterusnya esok atau lusa kita akan tengok, lusa lah insyaAllah, cerita jodoh. Okey, kemudian kita ada satu soalan yang anda kena kuasai dah sekarang ni. Walaupun ada antara rakan anda yang mungkin suka soalan yang sebegini, walaupun yang penting ialah jika anda kurang memahami, hafal sajalah. Okey, soalan memerlukan anda mencari hasil tambah sebutan ke-7 sehingga ke-13. Daripada sebutan ke-7 kita nak tambah dengan sebutan ke-8, sebutan ke-9, itu masuk hasil tambah sehingga sebutan ke-13. So untuk menjawab soalan ni kita guna keadaan cerdik sikit, CS. Bila saya sebut CS, anda faham cerdik sikit. Maknanya kita cari dulu hasil tambah sebutan ke-13. Hasil tambah 13 sebutan. Maknanya untuk menjawab soalan ini, kita cari S13. Tetapi S13 ialah hasil tambah bermula daripada sebutan yang pertama sampai ke 13. Membawa maksud kita kena tolak kerana kita memerlukan sebutan bermula dengan sebutan ke-7. Kita perlu sebutan 7 dan sampai 13. Yang kita cari di sini adalah jumlah daripada 1 sampai 13. So secara cerdik sikit, mesti untuk mendapat jawapan yang soalan tertanya, kita kena tolak sebutan yang kita tak nak. Dan anda rasanya sudah memahami sebutan yang kita tidak nak adalah jumlah daripada 1 sampai sebutan yang ke-6. Maknanya S6 adalah nilai yang kita tidak nak, kerana S6 adalah daripada sebutan pertama sampai sebutan ke-6. So, yang kita tak nak, ingat di segi matematik kena tolak.
Maka jawapan yang anda dapat kat sini sebenarnya adalah jawapan kepada soalan D. Cuma saya tak tunjuk dah macam mana cara mendapat, kerana anda faham S13 adalah kad pengenalan dan jasaknya anda boleh cari ganti saja. S6 juga adalah kad pengenalan, jasaknya anda boleh cari ganti sahaja. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang E, sebutan ke-10. Simple juga, saya nak padamkan ini. Okey. Baik, sebutan yang ke-10 soalan E, kad pengenalannya ialah T10 dan anda sudah tahu untuk mendapat T10 tadi dah hafal dah. Datang daripada S10 tolak S berapa? S9. Tapi ingat, ini hanyalah kad pengenalan, so carilah jasak milik S10 dan jasak milik S9. By this time, kalau anda masih lagi rasa keliru, memang anda tidak menghayati dunia matematik lagi. Ganti. So, saya cadangkan refer balik 5 siri video kita yang khusus untuk menguasai dunia matematik. Okey, tukar kepada jasad, kemudian tolak, tukar kepada jasad, anda dapat jawapan akhir. Dan kemudian kita pergi pada soalan sebutan ke N, dan sebutan ke N ini saya nak bulatkan dahulu. Saya bulat dan saya ambil markah 1/2, bulat separuh. Kenapa? Kerana kemungkinan antara anda ada yang lemah algebra. So, sebutan ke N, kad pengenalan dia anda dah tahu, iaitu Tn. Dan anda dah hafal tadi, iaitu untuk mendapat T2 sebagai contoh, S2 tolak S1. So, untuk mendapat Tn, carilah Sn, tolak dengan S, satu nombor yang kurang 1 daripada N, mestilah N tolak 1. Contoh, T10 sama dengan S10 tolak S10 tolak 1, anda buat 9. Itu saja sebenarnya yang sukar soalan ni. Dan ingat balik, Sn adalah kad pengenalan. Kita ada jasad, Sn adalah N tambah dengan, N kuasa 2 tambah 4N. Kita ada, dia bagi kat kita tu Sn. Kemudian, Sn tolak 1, siapa-siapa boleh cari, kerana kita gantikan. Kita ganti N dengan N tolak 1 kuasa 2 tambah 4N. Seluruh cerita kita ialah cerita ganti pada hari ini. Jika anda rasa keliru kenapa Sn tolak 1 bersamaan dengan sebegini, anda miss tajuk fungsi. Itulah sebenarnya kenapa fungsi diletak sebagai tajuk pertama dalam matematik tambahan, untuk mengukuhkan kemahiran ganti dalam minda anda. Kenapa saya tagging sebagai bulat dan bagi separuh? Kerana anda dah dapat markah dekat sini, cuma anda kena buka kurungan dan gabung. Ada antara anda yang mungkin lemah buka kurungan, lemah gabung. Anda mungkin gagal mendapat jawapan terakhir. Tak ada masalah, anda ambillah markah separuh. Okey, sebelum kita akhiri siri ini, mana siri ini kita berakhir setakat nombor yang ke-5. Okey, nombor yang ke-5 ini yang special, ada dah tanya dalam grup. So, saya harap selepas daripada kita menjawab soalan kelima A, B dan C, tiadalah lagi anda yang masih keliru dengan soalan yang special ini. Okey, kita pergi soalan yang kelima. Diberi janjang aritmetik 4, 9, 14. Ingat, saya pesan bila anda baca soalan, anda akan dapati setiap jasad ini pasti ada kad pengenalan. Raikan minda anda kad pengenalan dan jasad. 4 kad pengenalannya ialah A. 9 kad pengenalannya adalah T2. 14 kad pengenalannya T3. Dan daripada jasad-jasad yang ada ini, ingat kita boleh cari jasad terbitan. Yang paling simple jasad terbitan ialah D. Kenapa D? D senang. 9 tolak 4. Sebutan kedua tolak sebutan pertama, kita dapat jawapannya 5. It's very simple. Ok,
Okey, dan ada banyak soalan boleh tanya kat sini. Okey, soalan A, soalan nak hasil tambah sebutan antara. Saya underline perkataan antara. Antara membawa maksud between. Between membawa maksud sebutan kelima kita tak nak, sebutan ke-10 kita tidak nak. Hasil tambah antara sebutan ke-5 dan ke-10 mestilah bagi menjawab soalan A yang kita nak tambah ialah sebutan ke-6, sebutan ke-7, sebutan ke-8 dan sebutan ke-9. Sebutan ke-10 oleh kerana dia sebut antara, tidak termasuk between. So, untuk menjawab soalan A dengan kaedah cerdik sikit, cara ni kita cari kita cari jumlah hasil tambah 9 sebutan S9. Tapi ingat, S9 mesti bermula daripada T1. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. So, jawapan yang ni confirm salah kerana soalan hanya nak hasil tambah antara. Maknanya bermula dengan sebutan yang ke-6. Maka kita tolaklah jumlah daripada T1 sampai T5. Dan jumlah daripada T1 sampai T5 kad pengenalannya adalah S5. Anda kuasai dunia matematik, anda kuasai matematik tambahan. S5 adalah hasil tambah daripada sebutan pertama sampai sebutan ke-5. Kenapa kita tolak? Kita tak nak. Tolak ni adalah satu nilai menggambarkan kita tak mahu jumlah yang daripada 1 sampai 5. Kenapa tak mahu? Soalan kata cari hasil tambah sebutan antara sebutan ke-5 dan ke-10. So, tukarlah kedua-dua kad pengenalan ini kepada jasad yang betul. Anda boleh cari, pasal anda tahu macam-macam nak cari S9 dan macam mana nak cari S5. Anda mendapat jawapannya. Okey, kita pergi kepada soalan B sekarang ni. Soalan nak baca elok soalan hasil tambah sebutan dari sebutan ke-5 hingga ke-10. So, bila soalan sebut dari, membawa maksud inklusif, termasuk sebutan ke-5 dan termasuk sebutan ke-10. So, kita guna kaedah cerdik sikit. Pertama, kita cari dahulu S10. Apa makna S10? S10 adalah gangguan sekejap. S10 adalah hasil tambah daripada sebutan yang pertama sehingga sebutan ke-10. Tetapi soalan tak nak sebutan pertama sampai sebutan ke-4. Kerana soalan nak bermula dari sebutan yang ke-5, membawa maksud 1, 2, 3, 4. Sebutan pertama sampai sebutan 4 soalan tak nak. Jadi kita tolak S4. You are my student. Apa makna S4? Adalah hasil tambah 4 sebutan yang pertama. Anda boleh guna asal kad pengenalan, boleh, tak ada masalah, tapi nampak tak cerdik sangat. Tolak dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Mana anda kena cari tiap-tiap satu sebutan. Ini kaedah tak cerdik, kerana seluruh yang ini kita wakilkan dengan S4. So, carilah S10. Anda dah tahu cara cari, dan cari S4. Anda dah tahu, dah tak ada masalah. Anda dapat jawapan. Okey. Dan soalan C ada sedikit mungkin tak adalah nak kata suka. Hasil tambah 6 sebutan pertama selepas sebutan ke-20. Membawa maksud sebutan pertama sampai ke-20 kita tak nak. Yang kita nak bermula dengan sebutan 21. Dan berapa kita tambah? Sebutan itu ialah kita tambah kita tambah sebutan 21, 22, T21, T22,
sampai kepada 6 sebutan. So, kalau kita guna ciri sikit, kita tahulah 21, 22, 23, 24, 25, 26. Maknanya kita cari dulu S26. Tetapi S26 seperti yang asal tadi, bermula daripada S1 sampai S26, daripada T1 sampai T26, sorry. Tetapi soalan tidak nak daripada 1 sampai 26, kerana soalan nak selepas sebutan ke-20. Maknanya bermula daripada 21. Maknanya ada yang kita kena tolak. Saya mengharapkan dengan contoh yang C, anda sudah faham apa maksud soalan. Kita tolaklah hasil tambah daripada sebutan pertama sampai sebutan ke-20. So, kita tolaknya S20. Kerana sebutan ke-20 pun soalan ni tak nak. Mana kita tahu soalan ni tak nak? Kerana dia kata selepas sebutan yang ke-20. Okey, seperti biasa, yang ini hanyalah kad pengenalan semata-mata. Maka setiap kad pengenalan, tukarlah kepada jasad, anda tolak, dan akhirnya anda mendapat jawapan. Dan saya ingatkan balik, ini semua adalah jawapan-jawapan kepada soalan. Okey, so setakat tu untuk sesi kita berhenti setakat soalan yang kelima. Walaupun hanya 5 soalan, minda anda ingat anda kuasai dunia matematik. Berdasarkan 5 soalan ini, anda mendapat menjawab beribu soalan yang lain. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wassalam.